Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Baik, masuk kepada bab yang seterusnya berkenaan. Jadi saya karang kitab ini mengikut abjadiyah. Alif, ba, ta, sa sampai ya. Nah, dan kemudian saya sengaja letakkan namanya dalam bahasa Arab pada binatang ini untuk kita sama-sama mengaji bahasa Arab. Jadi kita boleh tahu sebutan dalam Arab apa dia. Kemudian dalam lampiran bergambar yang saya letakkan gambar binatang termasuk hukum hakam binatang tersebut, saya letakkan sekali dengan nama bahasa Inggerisnya. Moga untuk kita mudah faham, dan kalau kita pergi ke zoo kita tahu kita ni binatang apa. Tamam? Baik, di sini saya sebutkan yang baik yang ke-36 pada huruf alif. Ibil unta dihalalkan memakannya telah ijma' oleh sekalian ulama. Digelarnya kapal dalam perjalanan di tengah sahara dialah peneman. Jadi ibil adalah binatang yang halal dimakan, dan dia adalah ini ijma' para ulama menghalalkan memakan ibil. Dan ibil digelar sebagai safinatul bahar, safinatu al-bar, karena dia seperti kapal di lautan yang membawa barang dagangan manusia. Itu digelar sebagai kapal dalam perjalanan. Itu binatang pertama, iaitu ibil. Ini kawan tanya. Maksudnya telur yang ada segumpal darah boleh dimakan, Ustaz? Ya, boleh dimakan, karena dia masih lagi tidak jadi janin. Tamam? Baik, yang ke-38. Atan pula diharamkan menjamahnya. Atan ni siapa dia? Bukan Pak Atan. Keldai betina dan himar si jantannya. Atan ni adalah gelaran bagi keldai betina. Itu saya sebut di bawah. Arab tidak menyebut atanah kepada atan, kerana atan. Semalam saya dengar ada seorang Kelantan, dia buat ada 6 binatang rare, dia kata. Antaranya pokke. Pokke adalah sejenis binatang yang digeruni oleh kanak-kanak, dia kata. Suka dimain-main, dia kata. Dia ataupun dipanggil sesumpah. Dan pokke walaupun dia betina tetap dipanggil pokke, tidak dipanggil mokke. Faham? Ada juga buat lawak tu. Sungguh juga tu. Dipanggil pokke tak panggil mokke. Ya. Jadi ini atan tidak dipanggil atanah, dipanggil atan. Pula diharamkan menjamahnya. Tidak boleh kita memakan daging atan, iaitu daging himar betina. Begitu juga himar jantan dan himar si jantannya. Himar disebut kepada si jantan, atan disebut kepada himar betina. Tamam? Jadi yang dimaksudkan sini apa dia? Himar apa? Himar ahli. Itu sebut pada bait yang ke-39. Himar liar tak dilarang pada kita memakannya, itu kuda belang jua. Yang himar liar boleh. Iaitu keldai liar kita dibenarkan makan. Apa makna keldai liar? Keldai liar adalah kuda belang. Jadi kuda belang dihalalkan bagi kita memakannya. Ini jadi khilaf di kalangan para ulama dalam mazhab yang lain. Kata sebahagian ulama, kalau kata himar dilepaskan dalam hutan, maka jadi liar dia. Adakah hukum jadi keldai liar? Maka dikata keldai liar, walaupun bentuk dia keldai. Kuda belang kalau dibawa mai duduk di tempat kita, bela elok-elok, jadi jinak, maka haram dimakan. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Malik kata macam tu. Dan mazhab kita tidak, dilihat kepada jenisnya. Himar liar iaitu kuda belang dihalalkan makan walaupun dia telah jinak, dan himar liar, himar yang jinak diharamkan kita makan walaupun dia liar. Faham? Susu atan kebanyakan mengharamnya kecuali di sisi 3 ulama. Baik, susu keldai betina boleh makan ataupun tidak, boleh minum ataupun tidak. Haram hukumnya kecuali di sisi 3 ulama. Siapa 3 ulama tersebut? Pada bait yang ke-41 kita sebut Imam Atha, anak Rabah dan At-Tawus, juga Zuhri Asy-Syihab katanya harus. Juga Az-Zuhri Asy-Syihab kata harus. Itu cara baca dia. Imam Atha, anak Rabah dan At-Tawus, juga Az-Zuhri Asy-Syihab kata harus. Jadi 3 orang ulama kata harus makan. Apa dia? Imam Atha ibn Abi Rabah, iaitu anak murid kepada Sayyidina Al-Imam Ibn Abbas. Sayyidina Al-Imam At-Tawus juga anak murid kepada Sayyidina Ibn Abbas, dan juga Al-Imam
Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Bukan Syihabuddin, Al-Imam Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa ianya adalah halal dimakan, iaitu susu keledai betina. Manakala pandangan yang lain yang kuat tidak dihalalkan memakan keledai susu keledai betina. Namun yang terkuat adalah pertama apa dia yang mengharamkan? Hukum susu seperti hukum dagingnya. Hukum susu sama seperti hukum dagingnya, kecuali apa? Kecuali manusia sahaja, yang mana hukum dagingnya tidak sama dengan hukum susunya. Hukum susu manusia adalah halal, tetapi hukum susu kambing hukum susu daging manusia hukumnya adalah haram. Boleh? Ustaz, kalau susu kambing yang sudah disembelih tapi susu di dalam kantungnya, adakah halal diminum? Ya, halal diminum. Tidak ada masalah. Halal diminum. Baik. Terus binatang yang ke berapa ni? Keempat dah ni, Binatang keempat dah ni. Arnab jinak juga yang di padang datar. Dihalalkan memakannya, jangan ingkar. Arnab ini yang sama ada yang jinak ataupun yang di padang datar. Yang ni yang liar. Boleh dimakan semuanya. Jangan ingkar. Baru ni tengok ada seorang, saya saja tulis jangan ingkar tu. Sebab apa? Sebab ada kaitan. Sebab di Malaysia baru ni ada seorang tu dia tunjuk dalam internet, dalam Facebook, cara macam mana nak siang arnab dan macam mana nak sembelih arnab. Pakak komplain baik habis bawah. Komen bawah ni macam tak ada agama. Ya. Komen di bawah apa dia? Tak ada binatang lain kan nak makan. Arnab juga dimakan. Lah. Apa benda ni? Konon-konon nak buat pengasih dengan binatang sampai tahap macam tu. Sebab tu dalam Islam, sembelihan binatang dalam Islam adalah yang paling rahmat sekali. Baik kawan tu mungkinlah dia nak tunjuk tadi cara nak sembelih dan cara nak siap binatang tadi untuk nak bagi ilmu kepada orang, cara macam nak siap tadi. Kerana kulit arnab susah juga sebenarnya kita nak siap. Bukan senang. Yang kulit dia rapat dengan dia macam baju pada arnab tersebut. Jangan duk bayang Bugs Bunny. Dia duk bayang Bugs Bunny, cerita kartun hak arnab nampak comel, baik apa semua tu. Kira yang tu. Boleh makan, tak ada masalah. Lepas tu jangan duk jadi keliru dengan masalah tersebut. Dengan kita punya aktifi, perasaan kita. Kalau tidak tak makan apa kita. Sembelihan dalam Islam yang paling terbaik. Lepas tu Nabi SAW mengatakan bahawa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Cara sembelihan yang terbaik. Kenapa? Karena sembelihan yang terbaik dengan cara pisaunya ditajamkan. Dan dibuat kajian, pisau yang ketika ditajamkan dan kemudian ketika disembelih binatang tersebut, sebenarnya dia tidak rasa pun waktu pisau tadi dilalukan di tengkuk dia. Waktu pisau kena tajam, dilalukan tadi dia rasa macam dia rasa pedih lah kan. Cuk sikit. Kemudian gerakan yang berlaku kepada dia pada waktu tersebut adalah harakah mazbuhah dipanggil. Gerakan sembelihan saja. Dan setelahnya kalau dia bergerak lagi dengan binatang arnab contohnya, otak dia kuat. Kita dah sembelih lama dah, kita dah siang kulit dia, tapi tengok otak dia masih bergerak waktu tersebut. Kerana dia kuat. Otak dia kuat betul. Jadi harakah yang berlaku tadi ni tu bukan kerana dia sakit, tapi kerana disebabkan kerana darah yang terlalu banyak keluar. Berbeza dengan orang lain tembak kepala binatang, yang katok kepala binatang, yang dibuat oleh agama-agama lain yang kadang tidak mengikuti syariat. Kepak kepala ayam. Itu lagi menyiksa binatang. Dan yang tu sepatutnya ditentang. Patutnya dilarang. Bukannya seperti yang dibuat dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam. Kerana itu sebenarnya hakikat sebenar-benarnya rahmat kepada binatang. Maksudnya gitu. Junjungan mulia pernah dihidangkan, dimakan baginda tidak mengharamkan. Dari baginda pernah memakan arnab. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang dihidangkan oleh Sayyidina Anas bin Malik kepada Sayyidina Rasul, oleh Sayyidina Talha. Al-urwiyah, kambing hutan dihalalkan. Ini yang kelima, binatang yang kelima. Al-urwiyah, kambing hutan dihalalkan, padanya faedah buat kesihatan. Tanduk kuku dengan minyak dicampurkan, sapu pada kaki tidak keletihan. Jadi urwiyah ni kambing hutan. Kambing hutan ni dia punya faedahnya, dagingnya memang selesai. Saya sebut dah dihalalkan. Hukumnya halal dimakan. Dan kemudian faedah pada tanduk dia, pada kuku dia dan juga pada orang panggil perbahagian badan kambing ni, kalau dibuat minyak, maka disapu pada kaki orang yang letih, maka dia akan jadi
jadi cergas seperti kambing hutan. Nah, mungkin dia boleh masuk dalam hutan selepas tu. Ganti kambing tu. Ya, ni ubat sakit urat. Ubat sakit urat dan sebagainya. Saja saya masukkan ni sebagai faedah. Nah. Baik, ini panduan yang telah disebutkan Ad-Damiri, Imam Agung tak terlawan. Ini disebut oleh Imam Damiri dalam kitabnya Hayat Hayawan Al-Kubra. Tamam. Dan kemudian asad raja haiwan tidak dibenarkan. Memakannya kerana syarak mengharamkan. Ini asad. Singa tidak diharamkan bagi kita mazhab Syafi'i makannya. Jadi mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata boleh makan singa. Setiap yang berburu dengan taringnya diharamkan di sisi jumhur ulama. Ulama tu ulama. Ini ulama maksudnya. Jadi setiap binatang yang berburu dengan taringnya maka hukumnya adalah haram dimakan. Telah berkata Malik Imam yang mulia, tidak diharamkan namun makruh jua. Imam Malik kata makruh saja makan daging asad, daging singa. Ini saya baca hukum saja, kita tidak baca tentang khususiat binatang tersebut. Tiada rezeki kita tulis pula khususiat binatang-binatang ni. Ibnu Awa, dari jenis serigala, pandangan yang asah diharamkan ia. Ibnu Awa dalam bahasa Inggeris dipanggil jackal. Dia berbeza dengan satu lagi binatang dipanggil babir hindi. Babir hindi adalah coyote. Nah, beza dengan jackal. Jackal lebih kecil sedikit pada coyote. Coyote lebih kecil sedikit daripada serigala. Dia ada 3 jenis yang rupa seakan sama tapi berbeza. Ekor dia beza sikit, badan dia pun beza sikit, dan muka pun beza sikit. Jackal mukanya agak luas sikit. Nah, coyote mukanya agak tirus sedikit, seakan-akan serigala. Kalau tengok jackal, kalau tengok coyote, orang akan kata dia serigala, padahal dia coyote. Sebab tu kena bezakan antara 3 perkara tersebut. Sebab ramai di kalangan yang saya buka kitab-kitab, hatta sebahagian kitab yang dikarang oleh sebahagian para ulama Arab, meletakkan babir hindi pada tempat yang tidak betul. Diletakkan babir hindi pada istilah kepada harimau. Nah, bukan kepada takut lagi terpadam. Tu tak apa. Cabut tu tak apa. Tu tak apa. Tu tak apa. Baik. Ibnu Awa dari jenis serigala, pandangan yang asah diharamkan ia. Ya. Baik. Haram makan, pandangan yang asah kata haram. Maknanya bila disebut asah di sini, kita akan faham apa yang pertama, berlakunya khilaf. Dan khilafnya kuat. Muqabil asah kuat maksudnya. Cuma asah lebih kuat daripada yang muqabilnya. Jadi lawannya pun kuat juga ni. Maksudnya ada pandangan kata halal, dan halal tadi pun kuat pandangan tersebut. Cuma yang kuat lagi adalah yang haram. Abu Hamid pula pilih yang kedua, iaitu yang muqabil asah. Dihalalkan Ibnu Awa di sisinya. Al-Imam Abu Hamid apa di sini? Bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Saya sebut di bawah Abu Hamid Al-Isfirayini rahimahullahu taala, iaitu Syekh Madrasah Syafi'iyah ketika tersebut di Baghdad. Beliau mengatakan bahawa memakan jackal adalah hukumnya haram. Hukumnya halal. Nah, jackal. Bukan jackal hak kedai tu. Yang kedai kain tu dah. Ni jackal, ni Ibnu Awa. Ummu Khirfah, tenggiling dikenal ia, punya perisai di sekeliling punya perisai sekeliling tubuhnya. Ummu Khirfah, dipanggil Ummu Irfah. Nah, Ummu Khirfah ni tenggiling. Nah, baik apa hukum dia? Kata datu kelampaian imam kita, diharamkan dagingnya untuk dirasa. Siapa datu kelampaian? Iaitu Syekh, ni tak ditulis ya? Bukan Ustaz tulis ke ni? Datu kelampaian. Ustaz tak tulis ya? Tak tulis ya? Oh, silap. Datu kelampaian iaitu Syekh Arsyad Banjari maksudnya. Yang dimaksudkan dengan datu kelampaian adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Gelaran dia oleh orang-orang Banjar datu kelampaian. Kata datu kelampaian imam kita, diharamkan dagingnya untuk dirasa. Maksudnya Syekh Arsyad Banjari mengatakan bahawa hukum memakan tenggiling adalah haram. Baik, itu habis huruf alif. Tamam? Sekarang masuk huruf ba. Baik. Al-bazi dan jenis helang diharamkan di sisi ahli ilmu yang kebanyakan. Al-bazi,
mengharamkan diharamkan makan oleh kebanyakan ahli ilmu. Nah, mazhab kita Syafi'i dan sebagainya. Sebahagiannya pula mengatakan segala burung tidaklah diharamkan. Ada sebahagian lagi ulama kata segala jenis burung semuanya halal. Antaranya siapa? Antaranya Al-Imam Malik, Al-Imam Lais, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Dan mereka berhujah mengatakan bahawa diharuskan makan binatang tadi kecuali yang disebutkan secara khusus dalam nas. Nah, yang tidak disebutkan dalam nas maka hukumnya adalah halal dimakan. Burung boleh, tidak ada masalah. Baik hadis Zu Miqlab macam mana pula? Imam Malik kata hadis tadi tidak sah di sisi beliau. Maka sebab tu boleh makan burung apa saja. Maksudnya burung lang pun boleh makan. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, haram memakan Zu Miqlabin kerana ni binatang yang berburu dengan kukunya. Yang ke-57, albal, ikan besar ambar gelarannya. Ya. Mana? Oh, diharamkan. Mana tahu? Oh, diharamkan. Baik, yang ke-56. Ha? Baik, yang ke-57, albal, ikan besar ambar gelarannya, dihalalkan daging mahal wangiannya. Albal iaitu ikan besar yang digelar ambar, iaitu paus sperma dipanggil. Nah, sperm whale. Yang ni hukumnya halal dimakan. Baik, ikan yang besar kata sebahagian ulama, kalau kata kita nak makan ikan tersebut, sebahagian ulama kata perlu disembelih. Di mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Imam Ahmad kata kena disembelih juga binatang tadi kalau dia terlalu besar. Baik, macam mana nak sembelih binatang yang besar ni, ikan yang besar? Disembelih dengan cara dikat pada ekornya. Lepas tu ikan dengan binatang beza pada sembelihan dia. Ikan disembelih pada ekor. Nah, manakala binatang disembelih pada tengkok dia. Nah, itu cara dia. Jadi kalau ikan besar contohnya ikan paus, kalau masih hidup, kita nak makan daging dia, kita nak kerak terus daging dia, waktu tu takut dia tak mati lagi. Maka cara macam mana, disembelih pada ekor, dikat ekor dia, insya-Allah dia akan mati. Tamam. Al-babbagha, gagak tua panggilannya, burung cantik haram kita memakannya. Al-babbagha, cara bacanya babbagha. Nah. Jadi tadi ambar tadi itulah dibuat minyak wangi. Daripada kata guru saya Syekh Ayub Ahdal hafizahullah, kata beliau mani paus inilah yang dijadikan sebagai minyak wangi ambar. Wangi mahal sungguh. Minyak wangian tadi mahal. Lebih kurang dalam 16,000 rial. Dalam satu bekas besar ni. 16,000 rial ni bekas besar tu. Ha, ambil bekas tu. Ha tu. Bekas besar ni. Saya pernah tanya di Abdul Samad Qurashi, harganya hampir 16,000 rial. Ambar. Warna lebih kurang macam ni ya, warna. Nah, ambar. Itu dibuat daripada apa? Dibuat daripada mani ikan paus. Ikan paus ni lah, paus sperma ni. Hukumnya halal dimakan. Al-babbagha, gagak tua panggilannya, burung cantik haram kita memakannya. Burung kakak tua tak boleh makan. Cuma saya duk cari lagi burung ni, burung enggang, boleh makan ataupun tidak. Tapi kalau zahirnya nampak seperti babbagha. Zahir burung enggang nampak seperti babbagha. Nampak seperti burung kakak tua. Cuma dia punya paruh dia besar lagi dan sebagainya, maka hukumnya juga boleh kita katakan hukumnya haram. Dan yang kedua, binatang tadi pun hampir pupus. Dan kerajaan pun letakkan hukum tidak boleh makan binatang tadi. Kalau makan kena tangkap masuk penjara. Baik. Ini yang asah di sisi Ar-Rafi'i. Buruk daging illahnya kata Saimari. Kenapa daging babbagha tidak dibenarkan makan? Kata Imam Rafi'i ini yang asah. Karena buruk dagingnya. Yang pertama asah kata Imam Rafi'i, dan buruk dagingnya kata Imam Saimari. Saimari Al-Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Dan kata beliau daging babbagha buruk. Arab tidak makan daging babbagha. Yang kedua mahal. Sembelih tu sayang. Nak sembelih pun sayang. Mahal. Itu juga taus. Burung apa ni, merak. Karena kalau ikut pada makanan burung tadi, dia makan makanan yang halal. Makan makanan yang bagus-bagus semua. Makan kacang. Dia tak makan makanan yang buruk-buruk. Tapi kerana dagingnya buruk, menyebabkan kata para ulama hukumnya haram. Dan kemudian yang baik yang ke-60, babir hindi. Haram kita memakannya kerana serupanya dengan Ibnu Awa. Ini penting. Babir hindi haram kita memakannya kerana serupanya dengan Ibnu Awa. Lepas tu tengok di bawah saya sebut
Ramai yang terkeliru meletakkan babir Hindi sebagai harimau. Para ulama secara jelas memaklumkan bahawa ianya serupa seperti Ibnu Awa. Dalam kitab sebut dia macam Ibnu Awa, macam menjadi harimau. Harimau beza gila dengan Ibnu Awa. Harimau mana sama dengan serigala, mana sama dengan jackal. Jadi maka di sini salah kalau kata dia. Sebahagian kitab sebut babir Hindi, hatta dalam Google tulis babir, keluar harimau. Nah, pada babir di sini dimaksudkan sini adalah coyote. Nah, harimau adalah jauh berbeza dengan Ibnu Awa. Maka saya merasakan bahawa yang paling tepat ialah ianya adalah coyote yang seakan-akan jackal, namun terdapat sedikit perbezaan di antara keduanya. Coyote agak hampir menyerupai serigala, namun ianya lebih kecil daripada serigala. Itu yang saya sebutkan dalam kitab ini. Ini faedah yang penting buat kita, serupanya itu mengambil hukumnya. Ini faedah besar. Kenapa? Serupanya binatang tersebut dengan sesuatu, maka dihukumkan binatang tadi dengan yang diserupainya. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Minhajut Talibin. Saya ada letakkan di bawah nota kakinya. Yang ke-62, birzaun kuda halal kita menjamahnya, tiada beza kuda Arab dan ajamnya. Ini berbeza kita dengan mazhab Abu Hanifah. Dan sebagian mazhab mengharamkan kita memakan kuda. Jadi mazhab kita Syafi'i menghalalkan kita memakan kuda. Azra'i. Isha. Basuh muka. Ya. Pukul 6 lah. Ada lebih kurang dalam 40 minit lagi untuk buka puasa. Lagi berapa minit kita akan berhenti insya-Allah taala. Tak sempat habis juga kita. 300 baik. Lepas tu bab hukum pula. Kalau baca saja boleh. Baca sekali lalu je boleh. Ya. Al-battu dan al-iwazi dihalalkan, keduanya jenis itik wahai teman. Battu itik, iwaz angsa. Kedua-duanya jenis itik. Maka kedua-duanya dihalalkan. Yang pertama jenis kecil dan kedua itik besar, bezanya jangan dilupa. Yang pertama jenis kecil dipanggil bat. Sebab tu itik kecil orang panggil bat. Itik besar macam angsa dan sebagainya orang tak panggil itik, orang tak panggil battun. Orang tak panggil battah, orang panggil iwaz. Ya, iwaz, bukan iwaz. Iwaz syaddah pada zai. Jika al-battu diburu yang jika al-battu diburu yang berihram, baca macam tu Mana yang saya letakkan alif lam, dibacakan alif lam tersebut. Hakim minta kalau boleh tulis, letakkan baris sekali. Macam jika al-battu, macam tu. Jika al-battu diburu yang berihram, kata al-Mawardi ia tidak haram. Macam juga al-Mawardi tu. Kata al-Mawardi ia tidak haram. Imam Mawardi kata membunuh batu tidak haram. Karena dia termasuk binatang yang boleh dimakan, maksudnya seperti binatang peliharaan. Ini yang mu'tamad kata Asy-Syarwani, menyokong pandangan Imam Al-Mawardi. Imam Syarwani rahimahullah muhasyi kepada Tuhfatul Muhtaj mengatakan bahawa ini pandangan yang mu'tamad. Maksudnya kalau kata seorang yang berihram menyembelih batu al-bat, maksudnya itik kecil, maka hukumnya adalah halal dan tidak jadi masalah. Tamam? Karena kalau kata buruan seorang yang berihram memburu binatang yang diharamkan baginya diburu, maka pada waktu tersebut binatang tadi akan menjadi najis, jadi bangkai binatang tadi, tidak boleh dimakan. Tamam? Itu dia banyaknya soalan. Ni ada tanya ni, apa hukum belah binatang dalam sangkak semua kali. Itu banyak. Masa banyak lagi saya nak kena tulis ni. Ya. Nanti keluar tajuk nanti. Baik. Nanti insya-Allah kita bahas nanti semua. Semua tu dalam Syama'il pun saya dah bahas panjang dah. Berkenaan binatang dalam sangkak ni dah bahas dalam Syama'il. Dalam hadis berkenaan dengan apa dia? Adik ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, dalam hadis itu disebutkan berkenaan dengan hukum membelah binatang dalam sangkar, hukumnya harus. Ikut sangkar binatang tadi. Binatang tadi besar, sangkak dia besar. Binatang kecil, sangkak kecil. Jangan binatang besar, sangkak kecil, itu menyiksa dia. Baik. Dan al-bughath, burung nasar dan jenisnya, buruk daging haram kita menjamahnya. Al-bughath.
Buros ni burung nasar, dipanggil burung apa ni dipanggil? Dalam bahasa Inggeris saya sebut apa ni burung ni? Apa ni, vulka apa? Dia burung dia tak ingat dah kita pun. Ada yang ada gambar al-buras. Nah. Ini burung nasar. Di sini burung nasar. Dan hukumnya adalah haram dimakan. Nah, kerana buruk dagingnya. Baik yang keseterusnya, bagal pula tunggangan buat manusia, lahir di antara keldai juga kuda. Ini bagal. Sebagian ulama mengatakan bahawa bagal tidak boleh dimakan. Bukan sebagian ulama, para ulama umumnya mengatakan haram hukumnya memakan bagal. Kenapa? Karena dia dilahirkan di antara keldai dengan kuda. Yang sebagian ulama mengharamkan tidak membenarkan perkahwinan di antara kuda dengan keldai, kerana ini akan mematikan nasab kuda. Kerana kuda ada nasab dia. Diharamkan bagi kita memakannya kerana hukum mengikuti keldai jua. Jadi kita tidak boleh memakan bagal. Kenapa? Kerana dia mengikuti hukum keldai. Juga dilarang oleh junjungan mulia ketika Khaybar, janganlah kita lupa. Jadi Nabi juga melarang memakan bagal dan juga melarang kita memakan keldai. Ini waktu ketika mana? Perang Khaybar. Bakar lembu dan seladang halal jua. Banteng, banteng lembu kaki putih di Sumatera. Ini banteng, sejenis lembu. Yang saya pergi ke Sumatera beberapa tahun yang lepas, saya pergi ke Sumatera dan saya tengok depan mata sekali banteng ni. Banteng ni saya tengok di zoo negara aja. Rupanya orang Sumatera bela banteng. Banteng ni macam seladang, Fiji. Tanduknya macam seladang, cantik macam seladang. Dan kalau dia besar, warna dia hitam macam seladang. Dan dia ada stokin. Sebab tu saya sebut lembu kaki putih. Kaki dia empat-empat macam pakai stokin. Dan tu dibuat korban pada mereka setiap musim haji. Setiap musim korban, dia korban banteng. Kita korban lembu, dia korban banteng. Dan banteng jadi jinak di kalangan mereka. Kesemua jenis lembu di dunia dihalalkan bagi kita memakannya. Apa saja jenis lembu, hukumnya halal dimakan. Bulbul burung merdu kicauan, bunyinya halal dimakan semisal usfur jua. Jadi bulbul sama seperti hukumnya seperti usfur. Bulbul ni burung apa ni? Burung jambui dipanggil. Bulbul. Dia macam jambui, ada jambui kat atas, burung bulbul. Orang Melayu pun bagi jambul. Bulbul burung jambul kan. Saya pun tak selupa nak tulis belakang tu. Bulbul burung jambul. Patutnya gitu kan. Burung ni burung jambul. Al-bumah dan jenisnya tak dibenarkan memakannya, ini burung hantu teman. Jadi bumah ni burung apa? Burung hantu. Jadi tak dibenarkan kita memakan burung hantu. Baik. Jadi kita sambung esok hari insya-Allah taala. Perbahasan seterusnya berkenaan dengan kitab ini. Dan kerana nanti akan masuk bab yang penting, ramai tertunggu-tunggu bab berkenaan dengan tupai. Nanti kita akan masuk bab tupai, jangan bimbang. Baik. Wallahu taala ala wa alam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.